Pulau Pinang. Pulau Pinang, negeri saya, Pulau Pinang. Dan saya juga ucap tahniah kerana inisiatif yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang ini, ya. Dan kalau kita lihat umpamanya, tahniah Saudara Chow kerana hal-hal selain daripada e-hailing, ya, pemandu teksi, masjid, surau, pemandu pelancong, semua ini dulu dah tersisih kerana Pulau Pinang negeri pelancongan. Maka Ketua Menteri dia memikirkan semua aspek-aspek ini. Saya ucap terima kasih dan sila Saudara Ketua Menteri. Terima kasih Datuk Seri. Sound dia kurang ni sikit. Pengalaman Pinang nampaknya maupun sebagainya. Pengalaman di negeri Pulau Pinang, saya nak kongsikan bahawa kita memakai pendekatan 3C, iaitu control, communicate dan contain. Bagi pertamanya control the outbreak, maka kita telah menadakan war room dengan semua agensi-agensi kerajaan termasuk Jabatan Kesihatan Negeri, PDRM, RELA, APM dan BPT, di mana melalui pusat kawalan ini kita dapat merancang untuk seluruh negeri dan mengambil tindakan-tindakan bagi mencegah penularan wabak COVID-19 ini. Kita sebenarnya mula membatalkan semua perhimpunan besar-besaran sebelum kes pertama dilaporkan di negeri Pulau Pinang. Dan apabila PKP diumumkan pelaksanaannya pada 18 Mac yang lalu, kita telah mobilize 5,000 petugas di pihak berkuasa tempatan bersama-sama dengan agensi lain menjalankan tindakan-tindakan preventif dan juga melaksanakan kerja-kerja disinfection di tempat-tempat awam. Dan tahap pertama PKP kita pun tumpu perhatian untuk mengedarkan PPE seperti face mask, face shield, sanitizers dan peralatan perubatan kepada frontliner. Pada peringkat tahap pertama, saya rasa isu ini adalah amat penting sebab tiba-tiba nampaknya bekalan bahan-bahan ini pun tak ada di pasaran. Maka kerajaan negeri buat keputusan kita buat order di negara China sendiri. Kita sebenarnya membelanjakan 10 juta untuk memastikan bahan-bahan ini dapat dibekalkan kepada frontliners, khususnya di hospital-hospital dan jabatan kesihatan serta agensi-agensi penguatkuasaan. Kita bersyukur bahawa masuk ke peringkat tahap kedua, tahap ketiga, isu-isu bekalan ini tidak menjadi isu besar di negeri Pulau Pinang. Melalui tindakan kerajaan negeri dan juga sumbangan-sumbangan dari pihak swasta dan NGO-NGO yang semua disalurkan kepada frontliners yang memerlukan. Dan tahap ketiga pun kita sudah mula mengedarkan face mask kepada rakyat jelata di tempat-tempat awam dan juga door-to-door distribution face mask yang kita mula sudah dapat bekalan itu daripada negara China di mana kita tempah pada peringkat awal tadi. Dan kedua, konsep C
adalah communication. Kita merasakan peranan kerajaan negeri di sini, kita tidak bertanggungjawab atas isu-isu public health yang diterajui oleh Jabatan Kesihatan dan juga KKM. Jadi kita rasa kerajaan negeri boleh memainkan peranan komunikasi, mesej kepada orang awam dan rakyat jelata, dan oleh itu 2 hari sebelum PKP diumumkan, Negeri Pulau Pinang sudah umumkan satu kempen komunikasi yang kita memberikan nama Penang Lawan COVID-19, dan dengan pengumuman PKP maka kita merasa prinsip dia adalah transparansi, untuk memberi update kepada rakyat jelata. Oleh itu pada tahap 1, tahap kedua, saya mengadakan Facebook Live setiap hari bagi menyampaikan statistik yang kita peroleh dari Jabatan Kesihatan Negeri dan KKM. KKM memberi statistik kebangsaan. Jadi kita dapat statistik negeri dan menghebarkan di kalangan rakyat negeri Pulau Pinang. Di samping itu kita ada beberapa saluran komunikasi selain dari website, Facebook, Telegram channel, hotline, dan juga kita memasang 150 billboards. Pada tahap pertama, semua billboard sudah naik di seluruh negeri Pulau Pinang, dan kita pun menjemput medical doctor untuk buat video informatif dalam pelbagai bahasa Malaysia, English, Hokkien, Cantonese, Tamil pun, untuk menyedarkan rakyat jelata bagaimana mengamalkan social distancing, bagaimana menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Dan dengan penyampaian maklumat itu, kita rasa rakyat jelata mula sedar tentang wabak COVID-19 ini dan apakah peranan dan tanggungjawab masing-masing. Konsep ketiga adalah contain, mengekang pandemik ini, dan kita tahu bahawa ia membawa kesan yang buruk kepada banyak pihak, dan sebenarnya 1 hari sebelum PKP diumumkan, kita menjadi negeri pertama umumkan pakej insentif 20 juta ringgit. Dan setelah mengadakan sesi stakeholders, kita merasakan mungkin 20 juta itu pun bukan satu jumlah yang besar, dan akhirnya kita umumkan pakej 75 juta ringgit, dan kita masih mendapati ada pihak-pihak yang tertinggal dalam pakej pertama. Mungkin kita menimbang seterusnya kita akan memasukkan pihak-pihak yang mungkin tercicil dalam pakej pertama untuk dimasukkan kepada pakej yang kedua. Itulah kita rasa tindakan yang pantas dilakukan oleh kerajaan negeri. 3C yang kita lakukan masih berjalanan, dan journey ini masih belum tamat, dan kita akan senantiasa memantau keadaan dan menerima nasihat dari KKM dan JKN negeri melalui mesyuarat Majlis Keselamatan Negeri. Maka setiap minggu kita harap agensi-agensi persekutuan dengan agensi-agensi negeri dapat mengkongsikan maklumat dan membuat ketetapan-ketetapan dan langkah-langkah untuk meneruskan kerja-kerja di peringkat negeri ini. Sekian, terima kasih pada peringkat ini. Terima kasih, Saudara Chow. Sebenarnya banyak yang perlu disebutkan, tapi kita rumuskan saja pada sesi ini. Dan seperti biasa di Selangor juga kita minta supaya hal ini diedarkan, kerana saya masih yakin rakyat banyak tidak ikuti secara terperinci selain daripada Pulau Pinang. Dua hal yang telah disentuh, iaitu Pulau Pinang telah mendahului
bagi rangsangan dan juga persiapan dan komunikasi sebelum diumumkan oleh kerajaan persekutuan. Itu pertama. Keduanya, ada langkah-langkah bantuan diberikan umpamanya bagi pesakit yang positif. Itu ada peruntukan, dia tak salah saya RM500. Kepada yang korban COVID-19 juga diberi RM1,000. Dan yang saya tertarik itu ya termasuklah bukannya pemandu teksi tapi penarik beca. Ini kerana di Pulau Pinang je yang ada, dan ada juga peruntukan yang disampaikan. Hal-hal ini mungkin dianggap oleh setengah-setengah orang elit bandar yang senang ni, kaya, dia ingat perkara kecil. Tapi bagi keluarga yang terlibat, yang hidupnya itu kayuh tarik beca, menjadi penarik beca, ni ingat filem P. Ramlee penarik beca tu, itu bagi mereka sangat penting. Ya. Kalau nak tahu susah di hidup, tonton filem P. Ramlee penarik beca. Itu macam mana sengsara hidup penarik beca. Yang saya ingat sebab heroin dia tu nama Azizah filem tu. Baik, terima kasih Macau. Dan saya sangat banggalah kerana pencapaian Pulau Pinang, dan kalau diikuti oleh rakyat termasuk orang Melayu dan Islam, akan lihat bahawa langkah-langkah ini menyantuni semua, ya. Yang susah, yang memerlukan bantuan itu diterima. Ini berbeza dengan tuamahan yang terus berlaku sekarang tentang kerajaan Pulau Pinang di bawah DAP, Surajau, walaupun kenyataan yang sebenarnya, faktanya itu bercanggah.